Assalamualaikum Tun, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih memberi peluang kepada kami untuk temu bual ini. Tajuk pada pagi ini seperti yang Tun sedia maklum ialah perjuangan Melayu ini bukanlah dimonopoli oleh UMNO sahaja. Jadi perjuangan yang kemerdekaan kita sebelum ini, perjuangan Melayu sebelum ini sememangnya kita tak boleh nafikan ianya dipelopori oleh UMNO. Jadi keadaan kita sekarang, Tun, boleh Tun komen ke mana hal tuju kita sebagai sebuah parti? Yang pertamanya, UMNO sudah lari jauh daripada tujuan dianya ditubuh, iaitu untuk berjuang mempertahankan bangsa, negara dan agama. Sekarang ini yang kita dapat lihat, yang nyata, yang boleh dibaca ialah UMNO terhad kepada memperjuangkan nasib Najib, mempertahankan Najib sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tidak ada dalam semasa kita menubuhkan UMNO, tidak ada disebut untuk mempertahankan Perdana Menteri pun ataupun Presiden pun. Tunku pun tidak dipertahankan. Tidak ada siapa pemimpin UMNO yang dipertahankan. Semata-mata kerana itu tugas UMNO. Itu bukan tugas UMNO. Untuk bangsa, agama dan tanah air. Itu apa yang diharapkan menjadi perjuangan UMNO. Tetapi sekarang ini tidak ada UMNO lagi dari segi prinsipnya. Sebab itu parti lain, orang lain berhak untuk mengambil alih tugas itu. Jadi maksudnya di sini Tun, adakah Tun secara konklusifnya menganggap bahawa kita mesti jatuhkan UMNO bukan sahaja Najib? Kita mesti jatuhkan UMNO kerana kita dapati pemimpin-pemimpin UMNO, bahkan sebilangan yang besar daripada ahli UMNO tidak memberi perhatian kepada apa yang sedang berlaku dalam partinya, khususnya apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Pemimpinnya terlibat dengan melesapkan wang berbilion-bilion ringgit. Dan ini, tuduhan ini bukan dibuat oleh mana-mana kritik parti lain, tetapi dinyatakan oleh badan-badan yang resmi Amerika Syarikat yang membuat kajian dan juga oleh akhbar-akhbar seluruh dunia. Jadi kita dapati bahawa kita perlu ada lain pihak untuk mempertahankan, melindungi hak orang-orang Melayu. Satu soalan yang selalu kita dengar di merata tempat, Tun, ramai orang Melayu yang masih lagi skeptikal tentang kerjasama kita dengan DAP. Jadi kalau dapatkah kita akan mampu buktikan bahawa kita mampu mengawal, so to speak, the dominant DAP, mungkinkah ini akan membuka persepsi yang lebih baik? Itu terpulang kepada orang Melayu sendiri. Kalau mereka memberi kekuatan kepada parti-parti yang mewakili mereka dalam mana-mana pakatan, maka kita akan dapat menentukan kedudukan nasib orang Melayu diawasi dan dipertahankan. Sekarang ini kita lihat dalam PN, UMNO begitu lemah sekali sehingga bergantung kepada parti-parti lain untuk kekal sebagai kerajaan. Dengan itu kita lihat UMNO berundur. Sekarang ini kerana pemimpin UMNO, apa saja yang diminta oleh pihak lain, UMNO akan sedia memberi kerana takut kehilangan sokongan. Tetapi dalam parti pembangkang, Pakatan Pembangkang ini,
kita yakin kita boleh ada kekuatan dalam untuk mempertahankan, tetapi nak kita ambil kira juga hak parti-parti lain. Dan kita selama dulu semasa UMNO kuat, sebelum PRU 2008 12, masa itu kita dapat menjaga kepentingan orang Melayu sehingga dapat membangunkan mereka. Tetapi entah kenapa dalam pilihan raya 2008 2013 rakyat tidak sokong lagi kerana mereka dapati bahawa UMNO sudah lari jauh daripada janjinya untuk memperjuangkan nasib orang Melayu. Kita tak dapat lari daripada perhimpunan bersih yang baru selesai tempoh hari itu. Saya nak bertanya, adakah Tun menyertainya? Setahu saya Tun tidak sepatutnya pulang sebelum rehat. Ya, saya berpendapat bahawa walaupun saya sudah rakamkan satu video berkenaan dengan sokongan saya kepada perhimpunan bersih, tetapi saya berpendapat baiklah kalau saya boleh menyertainya. Sebab itu saya minta izin daripada pihak yang mengurus mesyuarat di Khartoum supaya saya dapat pulang lebih awal untuk mengambil bahagian dalam tunjuk perasaan bersih. Secara amnya bersih ini adalah majoritinya bukan Melayu pada awalnya tu ya. Tapi dari angka rasmi yang kita dapat akhir-akhir ini menunjukkan 45% orang Melayu yang turun menyertai bersih. Ini laporan rasmi polis, sama ada China Press melaporkan. Ada apa pendapat Tuan? Adakah ini menunjukkan bahawa ada satu anjakan paradigma daripada orang Melayu bahawa kita sekarang ni boleh menerima perjuangan bersih dan secara tidak langsungnya perjuangan parti pembangkang yang lain? Dulu parti PAS menyertai bersih. Dengan itu jumlah orang Melayu yang menyertai bersih begitu ramai sekali. Lepas itu entah sebab apa mereka tidak menyertai kali ini. Tetapi kita lihat walaupun mereka tidak menyertai, ramai orang Melayu menyertai bersih, dan muka-muka yang kita lihat itu terdiri daripada ahli-ahli parti PAS, ahli-ahli UMNO, selain daripada ahli Bersatu. Okey, saya lagi sedikit memandangkan perkasa baru habis dia punya AGM. Kita bersatu, PPBM berkata kita memperjuangkan bangsa Melayu. Perkasa juga begitu, Tun. Jadi di manakah perbezaannya dari segi hala tuju dan so on? Antara janji dengan amalan terdapat banyak perbezaan. Kita boleh janji untuk mempertahankan orang Melayu, tetapi perbuatan kita sebenarnya melingkupkan, musnahkan nasib orang Melayu. Perkasa tahu bahawa kalau orang Melayu terbahagi kepada 4 bahagian kerana tidak dapat bersatu dalam parti lawan, ini bermakna bahawa yang akan menang ialah BN, dan BN tidak lagi mempertahankan kedudukan orang Melayu. Ini sebenarnya penyertaan perkasa dalam politik jika mereka meletakkan 50 calon umpamanya, bermakna mereka akan kurangkan perwakilan orang Melayu sebanyak 50 kerana mereka tetap akan kalah. Dan berpecah Di masa dulu, masa mereka disokong oleh UMNO pun mereka kalah juga. Orang itu kalah juga. Tambahlah pula kali ini kita dapati orang Melayu tak sokong perkasa lagi, dan jumlah yang menyokong tidak mungkin memberi kemenangan kepada mereka. Jadi kalau mereka menyertai, dianya cuma membelah perpaduan orang Melayu untuk menyokong parti yang
ingin menjatuhkan kerajaan Najib. PPBM mengikut perlembagaannya kita juga membuka kepada ahli-ahli bersekutu. Ada yang bertanya kenapa setakat ini kita belum melantik siapa-siapa dari wakil-wakil pribumi yang lain ataupun daripada bangsa lain sebagai ahli majlis tertinggi. Adakah plan terhadap tersebut, Tun? Perkara itu akan ditimbang kemendian. Tapi waktu ini PPBM adalah parti orang Melayu dan Bumi Putera. Yang tu kita telah nyatakan. Tetapi kita dapati sebenarnya ramai daripada bukan Bumi Putera yang memberi sokongan walaupun diberitahu bahawa mereka tidak ada hak mengundi umpamanya ataupun mengambil bahagian dalam perbahasan dalam PPBM. Tapi mereka menyatakan bahawa mereka menyokong dasar PPBM dan mereka sedar bahawa kalau diadakan satu lagi parti campuran, mungkin orang Melayu tidak akan menyertai. Soalan terakhir saya, Tun, berkenaan dengan luar daripada Malaysia sikitlah. Genocide di Myanmar ni. Kalau Tun masih lagi seorang Perdana Menteri, apakah yang Tun akan lakukan? Ya, saya berpendapat bahawa selain daripada memberi amaran, kita mungkin terpaksa memutuskan hubungan diplomatik dengan sebuah negara yang dengan terang-terang begitu zalim sekali kepada rakyat mereka. Ya, kita juga mempunyai rakyat yang datang daripada negara lain, daripada negara China, India, Pakistan. Tetapi kalau mereka sudah jadi rakyat kita, bermasyarakat di negara kita, kita anggap mereka sebagai rakyat, sebagai warga negara, dan kita tidak menindas mereka. Sebaliknya mereka kadang-kadang kita dapati lebih nasib lebih baik daripada Bumi Putera pun. Baik, Tun, akhir kalamnya, Tun, seperti yang Tun sedia maklum, temu bual ini asalnya adalah daripada idea arwah Saifuddin Mahmud, yakni blogger Din Tetul. Saya hanyalah menyambungkan idea tersebut dan meneruskan usaha beliau. Barangkali Tun dapat memberikan sedikit ucapan kepada keluarga arwah. Saya berasa amat sedih terhadap kematian Din Tetul. Dan saya harap keluarganya akan bersabar. Saya ucap takziah. Terima kasih banyak-banyak, Tun. Sekian, terima kasih.